أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. Sifat syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu ialah air sungai-sungainya sentiasa mengalir di sekitar tamannya. Makanannya kekal tidak putus-putus dan naungannya sentiasa teduh. Itulah kesudahan usaha orang-orang yang bertakwa. Sedang kesudahan usaha orang-orang yang kafir pula ialah neraka. Dan orang-orang yang kami berikan kitab, mereka bersukacita dengan apa yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Dan di antara beberapa kumpulan dari orang-orang itu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah diperintahkan supaya menyembah Allah. Dan supaya aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kepadanya lah aku menyeru manusia semuanya untuk menyembahnya. Dan kepadanya lah tempat kembaliku dan kamu semuanya untuk menerima balasan. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab. Dan demi sesungguhnya, jika engkau wahai Muhammad menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya kepadamu wahyu pengetahuan tentang kebenaran, maka tiadalah engkau peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi perlindungan kepadamu dari perkara-perkara yang tidak diingini. Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seorang rasul untuk mendatangkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Tiap-tiap satu tempoh dan waktu ada baginya perkara dan hukum yang telah ditentukan oleh suratan azali. Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakinya dan ia juga menetapkan apa jua yang dikehendakinya. Dan ingatlah pada sisinya ada ibu segala suratan. Sama ada kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari azab yang kami janjikan untuk mereka yang ingkar, atau kami wafatkanmu sebelum melihatnya, maka tidaklah menjadi hal. Kerana tanggunganmu hanyalah menyampaikan hukum-hukum yang kami turunkan kepadamu. Dan urusan kami menghitung dan membalas amal mereka. Mengapa mereka yang kafir itu masih berdegil dan tidak mahu memerhatikan bahawa kekuasaan kami sentiasa menakluki bumi yang mereka diami dengan menjadikan dia kurang sedikit demi sedikit dari kebaikannya dan kemuliaannya. Dan ingatlah Allah menghukum menurut apa yang dikehendaki. Jadi sesiapa pun yang dapat menghalang hukumnya. Dan dialah juga yang amat cepat hitungan hisabnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir yang sebelum mereka telah melancarkan rancangan jahat terhadap nabi-nabi mereka. Oleh itu janganlah engkau bimbang kerana bagi Allah jualah kuasa menggagalkan segala jenis rancangan jahat. Ia mengetahui apa yang diusahakan oleh tiap-tiap diri. Dan orang-orang yang kafir akan mengetahui
Bagi siapakah balasan yang baik dan yang buruk pada hari akhirat kelak? Dan orang-orang yang kafir itu berkata, engkau bukanlah seorang rasul dari Allah. Katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada ilmu pengetahuan mengenai ilmu kitab. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Ar-Ra'd. Bermula daripada ayat 35 sehingga ayat yang ke-43 sekaligus menutup penafsiran surah Ar-Ra'd ini atau surah Ar-Ra'd. Surah yang ke-13 pada juzuk yang ke-13. Kalau sebelum ini kita telah membaca ayat-ayat yang memberikan suatu perbezaan yang ketara dan jelas antara Allah yang berhak disembah dengan berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang dia adakan, yang tidak mengetahui sesuatu pun, yang tidak mempunyai asal usul melainkan hanyalah kerana ikutan nenek moyang mereka, yang tidak memberi manfaat, yang tidak memberi mudarat, yang tidak memberikan apa pun kebaikan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala menjanjikan kepada golongan yang terus mengkufuri Allah dan mensyirikkan Allah dengan sembahan-sembahan selain daripadanya, dengan azab Allah. Bukan sekadar azab di akhirat yang memang pasti, yang merupakan azab yang besar, azab yang dahsyat. Bahkan di dunia lagi mereka dikenakan azab. Sebagaimana kita jelaskan sebelum ini, azab mereka sama ada berupa sakaratul maut yang paling dahsyat dan juga kematian mereka yang menjadikan penyesalan yang tidak boleh mampu mereka tebus kembali walau dengan seluruh dunia dan isinya dan sekali ganda lagi daripada dunia ini. Bahkan Allah menjadikan kesempitan dalam kehidupan mereka. Ditarik keberkatan usia, ditarik keberkatan anugerah Allah Ta'ala berupa harta benda, anak pinak, kebahagiaan dan sebagainya. Semuanya hilang. Umpama sesuatu yang sudah hilang manisnya. Dia menjadi tawar semuanya. Begitu kehidupan orang kafir. Dan menjadi uslub Quran bila menceritakan azab, Allah menceritakan nikmat. Bila menceritakan neraka yang disediakan kepada orang kafir dan yang mempersekutukan Allah, maka Allah Ta'ala menyebut golongan yang benar-benar mentauhidkan Allah, iaitu golongan muttaqun. Muttaqun yakni golongan yang bertakwa. Bukan sekadar mereka ini mengesakan Allah, beriman kepada Allah, mereka melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan segala larangan Allah. Maka inilah golongan muttaqi. Yang menjadi suatu kewajiban kepada kita semua bagi mencapai tahap dan taraf ini. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya sentiasa membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Gambaran syurga. Gambaran syurga. Allah Ta'ala sebut gambaran, walau hakikat tidak ada yang mengetahuinya. Sebagaimana dalam hadis kursi Allah berfirman, a'adattu li'ibadi ma la aynun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan kepada hamba-hambaku sesuatu yang tak pernah dilihat oleh matanya, atau didengar oleh telinganya, atau terlintas di hatinya. Allah hanya memberi satu gambaran. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak akan sama dengan apa yang Allah beritahu kepada kamu daripada apa yang kamu bayangkan. Kalau kita dalam pepatah kita sebut indah khabar dari rupa. Ni kalau kita cerita dunia. Dunia ni semua indah khabar dari rupa. Rupa tak lawa. Tapi akhirat indah rupa daripada khabar. Walau bagaimana kita cuba describe atau kita cuba menjelaskan, tafsirkan tentang syurga, ia lebih cantik daripada apa yang kita bayangkan, kita ceritakan, kita takbirkan. Kerana tiada kalimah yang sesuai untuk mentakbirkannya. Kehebatan. Kerana itu Allah menyebut masal, perumpamaannya. Untuk menunjukkan hakikatnya kita tak tahu. Tapi perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Tajri min tahtiyal anhar, yang sentiasa mengalir di dalamnya sungai-sungai. Allah menyebut dengan perkataan anhar, sungai-sungai. Disebut dalam ayat yang lain, sungai-sungai tersebut ialah sungai susu, sungai arak, sungai madu dan sungai daripada air yang nyaman. Yang memberikan bukan sekadar ketenangan, kebahagiaan,
Bahkan memberikan kegembiraan yang tidak terperi kepada ahli syurga. Ukuluha daimun. Dan sentiasa ada makanan. Contoh kalau kita lah. Yang seronok di hotel kenapa? Makanan banyak. Buffet. Penuh makanan. Penuh makanan. Itu jadi seronok. Maka syurga ni Allah menyatakan. Ukuluha makanan-makanannya. Daimun. Senantiasa ada. Diambil oleh ahli syurga, maka bertambah lagi. Diambil, maka bertambah. Dia tak akan berkurangan. Walau sedikit pun. Tak macam kita kat dunia, kalau kita ambil, nampak separuh tak ada. Jadi orang belakang dah berdebar. Belakang. Kita beratur ambil, yang belakang dah berdoa. Jangan ambil habis, jangan ambil habis. Sebab bila ambil itu luak. Di syurga ni tidak luak. Diambil dan ada, diambil dan dia ada. Seperti tidak diusir. Ini bila ahli syurga memakannya, seperti makanan itu tidak diusir apa-apa. Ia kekal banyak begitu. Wazilluha, dan bayangannya, yang teduhannya, yakni kenyamanannya untuk menggambarkan tentang cuacanya. Cuaca teduh. Tak panas, tak sejuk, tapi teduh. Menunjukkan tentang kesempurnaan cuacanya. Menunjukkan tentang kesempurnaan nikmatnya. Tilka, demikian itu, Allah sebut 3 sifat. Sungai, makanan, dan juga cuacanya ataupun bayangannya. 3. Gambaran yang memang diidamkan oleh manusia. Pertama, kita nak tempat tadi indah. Kita nak tempat tadi indah. Itu pertama kalau tuan-tuan pergi ke mana-mana tempat, melancong, mana-mana negeri, mana-mana negara, pergi pilih mana-mana hotel, mana-mana homestay, mestilah war. Kemudian diikuti dengan nikmat yang ada padanya. Mesti yang ada padanya makanan apa? Makanan sedap ke tak sedap? Banyak ke tak banyak? Dan yang ketiga berkaitan dengan cuacanya. Cuacanya yang sentiasa nyaman, zilaluha, wazilluha, dan bayangannya. Dan demikian itu semua dengan sifatnya disebut uqbal ladzina taqaw, tempat kediaman orang-orang yang bertakwa. Contoh kalau kita hari ni kat dunia, kita tengoklah rumah paling mewah. Rumah paling kaya, paling agak. Paling hebat. Apa paling hebat? Ada satu negara bila dia jual rumah, dia bagi hadiah kereta sekali. Rumah ni, satu rumah dekat Palm Island, dekat Emirates. Beli rumah, ditunjuk lawa lah rumah ni. Beli satu rumah dapat 2 kereta sport. Dapat kereta Ferrari sebiji, Rolls Royce sebiji. Kemudian dapat motor Harley Davidson sebiji dalam rumah. Beli tu dapat. Kemudian dapat benda ni, semua dapat. Berapa harga? 35 juta dolar USD. Harga dia. Ni boleh keluar duit pencen nanti beli. Kalau ada duit banyak. Ditunjuk indah dan digambarkan keindahannya dengan air. Bila kita tengok rumah ni, dia mesti kelilingkan dengan air. Mengalir sifat air tadi. Untuk tenang. Dan mesti sifat nyaman dia. Dan makanannya penuh. Beli rumah tu sekali dengan makanan sekali dia siap. Disiapkan makanan. Berarti manusia cuba untuk mendekati nikmat itu. Tetapi kita kat dunia, walau dipersembahkan kita nikmat macam tu, kita tak mampu. Makan nak makan banyak mana? Kena pula pencen baru beli rumah macam gitu, nak makan apa? Naik tangga pun sakit lutut. Nak makan pun dah tak boleh makan. Akhirnya kita terhalang. Dunia ni tuan-tuan, walaupun kita mampu beli katakan, kita tidak mampu menikmati. Boleh beli, ada orang kaya boleh beli kereta 100 buah. Kereta 1000 buah dia. 7,000 buah dia beli kereta. Ada. Kita baca kisah orang yang beli 7,000 buah kereta. Dengan nilai kesemuanya 7 bilion dolar USD. Dia beli. Dia pun tak pernah start. Dia tak mampu naik semua. Dia tak mampu. Last kali dia naik ambulans dia. Banyak kereta, last kali naik ambulans. Banyak istana dia, berbelah ribu bilik. Akhirnya duduk bilik hospital. Begitu manusia. Kalau pun mereka mampu nak benda tu, benda ni, tapi kemampuan mereka terbatas. Umur mereka terbatas. Akhir mati. Kumpul duit banyak-banyak, last mati. Maka Allah nak janjikan sesuatu yang kekal abadi. Kan itu orang bertakwa, tak payahlah kita tuan-tuan nak rasa cemburu dengan nikmat orang kafir dapat. Sebab mereka Zohir dapat, tapi tak dapat. Maksudnya Zohir macam dapat. Realitinya mereka tidak menikmati pun dan tak mampu menikmatinya. Kerana kita tahu batasan usia manusia dan batasan kemampuan manusia, kita tahu. Sebab kita manusia macam dia. Main sakit perut, kencing manis, darah tinggi. Penyakit dia tu sama macam penyakit kita. Datang gauk dia,
datang kolesterol dia, datang sakit jantung dia, akhir mati. Akhirnya masuk hospital. Akhirnya kena kanser. Buang semua, tak boleh menikmati semua benda tu. Sehingga Allah diceritakan ada seorang perempuan kaya sungguh-sungguh. Dia ni pakar fashion. Nilai kekayaannya banyaklah bilion. Tapi jet pribadi dia orang naik, kereta dia orang naik. Dia tak boleh ke mana-mana melainkan hospital. Duit tu dia kumpul. Tak tahu kenapa kita nak cemburu dengan kekayaan yang kita tak boleh manfaatkan. Atau kita cuma boleh manfaatkan dengan waktu terbatas. Sekejap yang Allah sebut dalam ayat yang lain, mata'ul ghurur. Cuma nikmat sikit dan bersifat menipu. Dalam sikit menipu pula. Kenapa? Umur kita pendek. Orang menyangka dengan nikmat ni boleh panjang umur. Tak, umur kita tak akan panjang dengan sebab nikmat banyak kita dapat. Umur kita juga tak akan pendek sebab musibah banyak kita dapat. Kadang-kadang kita bila dapat musibah banyak rasa macam nak mati awal, Ustaz. Penyakit macam-macam. Kita tak akan mati cepat hanya kerana kita dapat musibah. Kita juga tak akan panjang umur hanya kerana kita mendapat limpahan nikmat. Kerana ajal itu akan ditentukan pada waktunya. Akhirnya ada orang susah, sampai sudah tak mati lagi. Sekali dia senang, baru dia mati. Dan ada pula orang yang senang, dia menyangka panjang umur, tiba mati awal. Umur 40-an mati, 30-an mati, 20-an mati. Tetapi ini dia nikmat menipu. Allah janjikan satu nikmat abadi. Kemudian Allah menyebut, wa aqbal kafirin an-nar. Dan tempat kediaman orang kafir neraka. Tuan-tuan, sesudah mereka dapat, kalaulah mereka dapat, kalau sebagai orang kafir dapat nikmat dunia, kesudahannya kata Allah neraka. Maka tak ada sebab kita nak mencemburui mereka. Bahkan kita bersyukur dengan nikmat iman yang Allah berikan pada kita. Kemudian kata Allah, walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik. Dan di kalangan ahli kitab itu ada yang bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti Salman Al-Farisi di kalangan orang Kristian. Dan sebahagian daripada mereka yang bila setiap kali turun Al-Quran mereka gembira kerana sama dengan apa yang terkandung dalam kitab mereka. Akhirnya mereka memeluk Islam. Ini yang berlaku pada Abdullah bin Salam. Dan juga sahabat-sahabat beliau. Dan juga ada sekumpulan orang Kristian daripada Habsyah. Sekumpulan orang Kristian daripada Yaman. Sekumpulan orang Kristian daripada Najran. Dan jumlah mereka 80 orang yang kesemuanya akhirnya memeluk Islam. Sebab bila mereka dengar ayat-ayat Al-Quran, sama sebagaimana dalam kitab. Kitab Taurat yang mereka baca dan mereka hafal. Kitab Injil yang mereka baca dan mereka hafal. Maka ini benar-benar Rasul yang dijanjikan. Akhirnya Abdullah bin Salam tidak menunggu masa yang lama melainkan memeluk Islam. Akhirnya Salman Al-Farisi dalam pencariannya menemui Rasul akhir zaman. Melalui wasiat guru-gurunya supaya mengetahui sifat Nabi akhir zaman dengan sifatnya begini sebagaimana tercatat dalam kitab Injil. Akhirnya Salman memeluk Islam. Dan demikian juga sekumpulan Kristian daripada Habsyah, sekumpulan Kristian daripada Yaman, sekumpulan Kristian daripada Najran. Seperti Tamim Ad-Dari, ini Kristian daripada Yaman yang memeluk Islam. Dan juga seperti beberapa orang sahabat daripada Najran dan daripada Habsyah seperti Najashi, Raja Habsyah, memeluk Islam. Kerana ketika mana dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka kata ini sama sebagaimana diberikan kepada Nabi Isa. Wahyu ini sama. Yang menunjukkan ketauhidan Allah, kekuasaan Allah. Dan juga segala kemuliaan zat suci Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebahagian ahli kitab itu bergembira. Kerana itu mereka beriman. Wa minal ahzab, tapi sebahagian mereka pula di kalangan kelompok-kelompok Yahudi seperti Ka'ab bin Ashraf, seperti pemimpin Yahudi yang bernama Said yang disebut sebagai Uskafi ataupun Padri-Padri Najran. Mereka ni tak berapa gembira dengan sebahagian ayat Al-Quran yang diturunkan. Sebab sebahagian mereka tak menganggap ni Nabi. Seperti Yahudi. Sebahagian Yahudi tidak menganggap Sulaiman Nabi. Tidak menganggap Daud itu Nabi. Cuma menganggapnya sebagai raja. Tiba-tiba Al-Quran menyebut Daud itu Nabi. Dan Sulaiman itu Nabi. Kerana itu Yahudi kata pelik. Orang Islam mengatakan si sihir, si penyihir itu Nabi. Yang mereka rujuk pada Sulaiman alaihissalam. Maka mereka tak bergembira dengan ayat-ayat itu. Kerana perkara yang bertentangan dengan pegangan mereka. Maka Allah berfirman kepada Nabi SAW. Kul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang tidak gembira dengan sebahagian yang diturunkan. Ceritakan kepada mereka dasar yang besar, yang utama. Contoh bila kita
Kadang-kadang ada satu benda sebagai contoh. Kita nak damaikan satu kelompok berbalah. Maka kita jangan cakap benda-benda yang jadi kita berselisih. Cakap perkara yang kita bersepakat. Apa kita sepakat. Maka Allah suruh Nabi SAW cakap benda-benda yang mereka ini tak suka itu. Tapi bukan maksud kerana takut pada mereka, tidak. Kerana satukan mereka dahulu. Sebutkan kepada mereka, wahai Muhammad, innama bahawasanya. Umirtu, aku diperintahkan. A'budallah, an a'budallah. Untuk menyembah Allah. Wala usyrika bih. Dan tidak menyekutukan Allah. Artinya bahawa satu perkara yang asas dulu, iman pada Allah dulu. Yang kamu tak berapa setuju dengan ayat itu, ayat ni. Kalangan Kristian tak setuju dengan Nabi ni. Yahudi tak setuju dengan Nabi ni. Tak setuju dengan syariat ini. Dan sebagainya. Baik, tinggal ke tepi. Katakan satu benda yang lebih dasar. Dan ayat yang lain Allah sebut. Qul. Katakanlah wahai Muhammad. Ya ahlal kitab. Wahai sekalian orang yang mengetahui isi kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu anna muslimun. Wahai Muhammad, katakan kepada semua ahli kitab Kristiannya dan Yahudi, kita bersatu dalam kalimah yang sama. Dan kalimah itu ialah kita tidak menyembah melainkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan tidak melantik sebahagian kita menjadi Tuhan pada sebahagian yang lain. Kita ni tak boleh pertuhankan antara satu sama lain. Dan kerana Kristian mempertuhankan sebahagian daripada manusia. Dan demikian juga Yahudi. Walau Tuhan itu tidak layak kepada manusia. Yang ni Tuhan itu bukanlah sifatnya manusia. Tuhan ialah Tuhan. Jadi 3 unsur penting. Menyembah Allah. Tidak menyekutukannya. Dan tidak menjadikan sebahagian kita ini sebagai Tuhan pada sebahagian yang lain. Kristian menjadikan Isa sebagai Tuhan. Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Bukan di kalangan penyembah berhala yang menganggap orang tertentu sebagai Tuhan. Seperti ada seorang pemimpin Hindu di India yang bernama Sri Sri Shankar yang dianggap Tuhan oleh sebahagian penganut Hindu. Sampai hari ini. Yang berdebat dengan Dr. Zakir Naik. Yang menganggap, yang dianggap oleh sebahagian mereka sebagai Tuhan. Begitu dasar agama syirik, yang asalnya mereka menyembah berhala, lambat laun mereka akan pertuhankan sesama mereka. Mereka akan anggap orang tertentu sebagai Tuhan. Tidak dalam Islam yang mempertauhidkan Allah. Contoh bagaimana pun agungnya Nabi SAW. Bagaimana mulia pun Rasulullah. Bagaimana hebat pun mukjizat yang Allah kurniakan kepada baginda SAW. Rasulullah kekal sebagai hambanya, Rasulnya. Tidak ada seorang pun orang Islam yang berakal yang mempertuhankan Nabi Muhammad. Tidak ada. Walau orang Kristian ataupun orang kafir cuba menisbahkan orang Islam kepada Muhammad dengan menamakan orang Islam sebagai Muhammadin. Muhammadin sebagaimana mereka namakan Christian atau Christian. Nisbah pada Christ. Dan mereka pun nak nisbah kepada orang Islam pada Muhammad dengan menamakan orang Islam sebagai Muhammadin atau Muhammadiyin. Orang Islam bukan Muhammadin. Kita muslimin. Wasamakum muslimin. Dia Allah menamakan kamu muslimin. Kita mukminin. Kita bukan Muhammadin. Bukan nisbah kepada Nabi Muhammad SAW. Nisbah kita kepada Allah. Kita Abdullah, hamba Allah. Maka mereka cuba untuk menisbahkan orang Islam dengan ajaran agama Muhammad. Ini bukan agama Muhammad, agama Allah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Sebagaimana kata ini golongan Buddhiyin, nisbah kepada Buddha, Gautama Buddha, dinamakan sebagai penganut Buddha sebagai Buddhiyin atau Buddhis. Orang Islam kita tak nisbah kita kepada Nabi Muhammad. Kita tak sebut kita Muhammadin atau Muhammadiyin. Kita muslimin, kita mukminin, muttaqin. Semua gelaran itu menunjukkan tundukkan pada Allah, bukan nisbah pada nama ke mana-mana orang. Hatta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang Islam menjaga tauhid. Orang Islam menjaga apa yang disebut sebagai pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah, Ilaihi ad'u, kepadanya aku mengajak kamu semua. Wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya kita semua kembali, yakni kepada Allah. Wa kadzalika, dan demikianlah. Anzalnahu, kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukman Arabiyan, hukum Arab dalam bahasa Arab, yakni Al-Quran dalam bahasa Arab. Kenapa diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Supaya dia terpelihara. Karena itu kita lihat satu-satunya kitab
yang mengekalkan bahasa asal diurungkan dan mempunyai bangsa yang menjaga bahasa itu dan mempunyai penganut yang memelihara bahasa itu ialah bahasa Arab. Quran turun bahasa Arab pada bangsa Arab. Maka bangsa Arab ini menjaga bahasa Arab. Dan di kalangan orang-orang yang memeluk Islam, mempelajari bahasa Arab, menguasai bahasa Arab dan menyebarkan bahasa Arab. Akhirnya, golongan yang bertutur dalam bahasa Arab 100 juta. Kalau kita ambil jumlah penduduk orang Arab saja 300 juta. Lalu kita pun ambil daripada jumlah umat Islam seramai 2 bilion, hampir 2 bilion, kita sebut 1.8 bilion. Yang mungkin kita katakan hampir 1/3-nya berbahasa Arab dan pandai bahasa Arab. Di Malaysia ada orang pandai bahasa Arab, di Indonesia ada pandai bahasa Arab, di Filipina ada yang pandai bahasa Arab, di Thailand ada yang pandai bahasa Arab, di Amerika ada yang pandai bahasa Arab, di Eropah ada yang pandai bahasa Arab. Maka mereka ini semua dengan bahasa Arab yang Allah jaga, terjagalah Al-Quran. Tidak sebagaimana Kristian, di mana Bible bukan diturunkan dalam bahasa Inggeris, diubah pada bahasa Inggeris. Dan demikian juga Yahudi, walau diturunkan dalam bahasa Ibrani, tapi terhad kepada kelompok tertentu, kerana orang Yahudi tak akan ajak orang lain masuk Yahudi. Mereka tak akan ajak. Agama Yahudi, agama yang tertutup pintunya pada semua orang. Kerana mereka hanya nak memuliakan mereka. Lalu mereka boleh menipu orang lain sebab orang lain tidak boleh untuk menguasai kitab mereka. Itu tujuan mereka. Supaya mereka nampak mulia. Tidak dalam bahasa Arab. Terbuka. Hatta ada orang kafir yang mempelajari bahasa Arab. Yang pelajari bahasa, yang menguasai bahasa Arab. Untuk menunjukkan bagaimana terjaganya Al-Quran. Bahasanya dan hukumnya. Allah Ta'ala nak jelaskan. Penting dalam bahasa Arab itu bukan bahasanya, hukumnya. Yang berkait halal haram, dosa pahala, tauhid dan syirik. Maka ini yang ditentukan hukum Allah dan Al-Quran. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu wahai Muhammad ikut kehendak hawa nafsu mereka selepas turunnya kebenaran, yakni ilmu kepadamu, malaka minallah, kamu tidak akan ada lagi pertolongan daripada Allah, tidak akan ada lagi pelindung daripada Allah. Ini peringatan pada Nabi SAW. Sebab kita, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bila kita nakkan sesuatu, bersungguh ke arah sesuatu, kita terpaksa ikut rentak atau kehendak customer, kehendak consumer, kehendak mustahlik, pengguna. Kehendak, yalah, macam orang hari ni lah, dia ada IG, dia ada TikTok, dia nak memenuhi kehendak para likers dia. Orang yang like dia. Maka dia pun buat konten, dia buat mazmun, kandungan mengarut. Asalkan apa? Asalkan orang suka. Kan begitu. Mula-mula konten ataupun mazmun kandungan dalam TikTok dia, dalam IG dia, dalam Facebook dia ialah falsafah dia. Pandangan dia. Pendapat dia mula-mula. Lama dia dapat like banyak, followers banyak, atba' banyak, muhibbi banyak, pengikut banyak, pencinta banyak. Maka dia mula terpaksa ikut rentak peminat dia. Maka dia mula buat ikut hawa nafsu yang dikehendaki. Jadi kalau orang tu kata boleh tak awak buka baju, dia pun buka baju. Boleh tak awak makan cicak tu, dia pun makan cicak. Asalkan orang like. Ini yang berlaku dalam fasal dalam memburu peminat-peminat. Akhirnya mereka menjadi gila. Hanya kerana mereka nak like tadi. Maka Allah ingatkan Rasulullah. Kesungguhan Rasulullah nak suruh orang beriman. Kesungguhan Rasulullah supaya orang jadi baik. Jangan kecenderungan kamu tadi sehingga kamu terpaksa ikut mereka. Jangan ikut. Kita, Al-Quran sudah menurunkan prinsip. Sebab itu kita Islam. Walaupun kita nak, sebagaimana kita sebut, kita nak orang masuk Islam. Kita berdakwah. Tapi kita tak akan menggadaikan prinsip untuk ajak orang masuk Islam. Kalau orang kata boleh saya masuk Islam tapi saya tak nak pakai tudung, kita kata tak boleh. Tudung itu tetap wajib. Boleh saya masuk Islam tapi saya nak berzina, tak boleh. Zina itu tetap haram. Walaupun kamu kata saya nak buat semua pengikut saya masuk Islam, tapi dengan syarat kami boleh berzina. Jawabannya tidak. Saya akan ajak semua pengikut masuk Islam asalkan digugurkan ayat jihad. Jawapannya tidak. Digugurkan sepotong ayat Quran. Jawapannya tidak. Kita tak akan menggadaikan prinsip dan juga perkara usul dalam agama kita. Tak ada. Maka ini ingatan Allah Ta'ala pada Nabi SAW. Kita dah cerita sejarah Kristian. Sewaktu mereka ingin tersebar agama Kristian, mereka menggugurkan sebahagian yang ada dalam kitab Injil. Demi memenuhi syahwat pemerintah-pemerintah. Yahudi juga begitu. Mereka mengubah ayat-ayat yang tertentu. Demi memenuhi keperluan orang tertentu.
Kononnya kerana nak sebarkan Yahudi atau sebarkan menjaga bangsa Yahudi, menyebarkan Kristian, lalu mereka buang. Kita baca sejarah bagaimana hukum bersunat ataupun perintah bersunat digugurkan dalam kitab Injil oleh para padri. Bila seorang raja bertemu dengan para padri dan berkata, aku boleh masuk Kristian dan menyebarkan Kristian dengan syarat buang ayat tentang bersunat. Perintah bersunat. Akhirnya perintah bersunat pada mereka buang. Sehingga orang Kristian tak bersunat. Lalu orang Kristian ketika itu mereka bergaduh dengan Yahudi. Ini sebelum kedatangan Islam. Sebelum turunnya Nabi SAW. Bila mereka bergaduh dengan Yahudi, kerana sentiasa berlaku sijal, yakni perang yang kadang Kristian menang, kadang Yahudi menang. Ini sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Nabi SAW. Lalu raja yang menyokong Kristian ini, dia tak bersunat lah sebab dia suruh buang ayat bersunat. Maka ketika mana dia memburu Yahudi, maka dia selak siapa yang bersunat itu Yahudi, maka dia bunuh. Itu yang mereka lakukan. Tapi dalam Islam, tidak ada satu ayat pun yang boleh diubah. Dan tak ada orang yang boleh ubah. Tak ada. Kerana itu kita lihat, walaupun pemerintah ada di kalangan pemerintah Islam itu diktator, jahat, tapi mereka tidak berani mengubah walau sepotong ayat Al-Quran. Sejarah menunjukkan, kalau kita baca sejarah, banyak mana pemimpin-pemimpin diktator dalam negara Islam. Kalau ada 48 buah negara Islam satu dunia, mungkin lebih 2/3 pemimpinnya diktator. Namun walau jahat macam mana pun pemimpin mereka, tidak boleh mengubah ayat Quran. Dan mereka tak berani. Hatta Mustafa Kemal Atatürk tidak mampu mengubah ayat Al-Quran. Walaupun diubah azam bahasa Turki, kemudian diubah pakaian pakai skirt belaka, ditukar masjid, jadi muzium, dia buat itu, dia buat ini. Namun Al-Quran tetap terjaga, tak ada satu hukum pun yang berubah. Akhirnya Turki kembali kepada track ataupun kepada landasan Islam yang sebenar. Azam bahasa Arab kembali. Dia ajar kembali bahasa Arab. Lihat bagaimana Al-Quran kekal. Menunjukkan hukum Allah tidak boleh ikut hawa nafsu. Siapa pun mereka. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Sesungguhnya wahai Muhammad, telah ramai rasul-rasul yang kami utuskan sebelummu. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan bagi mereka isteri-isteri dan zuriat. Turun ayat ini. Bila orang kafir dah tak tahu nak serang Rasulullah ikut mana, secara kandungan dakwah Rasulullah, semuanya tidak boleh mereka kalahkan kerana kebenaran demi kebenaran, lalu mereka attack peribadi. Apa yang mereka nak attack ataupun mereka nak hujum ala syakhsiyah, serangan kepada kepribadian baginda SAW. Ini al-hujum ala syakhsiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata apa? Berkata kalbi. Ayyaratil yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala ma nara li hadzal rajul muhimmatan illa an-nisa wan nikah walau kana nabiyyan kama za'am la syaghalahu amrun nubuwah 'anil nisa fa anzalallahu ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Kata orang Yahudi, kami tak nampak Muhammad ini nabi sebab dia ni kerjanya cuma dengan perempuan, kahwin. Kalau betul dia Nabi, pasti dia sibuk dengan urusan kenabian daripada sibuk kahwin. Kerana merujuk kepada Rasulullah yang punya isteri yang ramai. Maka Yahudi dia attack peribadi Rasulullah, kahwin ramai. Lalu dia kata kalau betul dia Nabi, dia tak akan sibuk dengan perempuan. Ni lepas kahwin. Ini bukan Nabi. Ini cuma lelaki biasa. Tentang mereka mendustakan apa yang terkandung dalam kitab Taurat mereka. Tentang Nabi Allah Sulaiman yang berkahwin ramai, tentang Nabi Daud yang berkahwin ramai, hatta Nabi Allah Ibrahim mempunyai 3 isteri selain seorang hamba sahaya. Ada yang mengatakan 4 isteri, ada yang mengatakan 5 isteri. Sejarah itu tercatat dalam kitab Taurat mereka. Hatta Nabi Allah Yaqub AS mempunyai beberapa orang isteri. Bahkan Nabi Allah Ishaq dan Nabi-Nabi sebelum ini. Isu berkahwin bukan isu dakwah atau bukan isu berkait dengan penolakan dakwah Nabi SAW. Tak ada kena-mengena. Tentang kadang-kadang, bila orang tu berceramah, orang tu bercakap, yang perlu kita fikirkan kandungan percakapannya. Pribadi dia pakai baju color apa, itu bukan masalah kita. Dia pakai kereta apa, bagaimana dia duit halal, apa masalah dia? Kalau dia ada isteri ramai, apa masalahnya? Dia berkahwin, dia bukan berzina. Dia ada rumah, dia membelinya, bukan dia mencuri. Itu hal pribadi yang tak boleh masuk dalam kandungan dakwah. Hatta Yahudi tahu, kalangan Nabi, ada Nabi-Nabi yang kaya raya. Ada kalangan Nabi yang raja.
Mereka tidak pernah mencemuhnya pun. Mereka tak mengakui Nabi. Hatta Nabi Allah Ibrahim kaya. Punya ribuan ekor lembunya, kambingnya. Demikian juga Nabi Allah Ismail AS. Ada Nabi-Nabi yang jadi raja seperti Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli. Apa masalahnya itu? Masalah hal-hal peribadi itu. Tiada kaitan dengan dakwah itu sendiri. Hatta kalau kita melihat baginda SAW, kalau merujuk kepada Rasulullah isteri ramai sekalipun. Rasulullah mula poligami pada usianya 54 tahun. Lepas kewafatan Khadijah. Sebelum hijrah Nabi SAW, maka Nabi mengahwini isteri yang kedua. Selepas Khadijah ialah Saudah bintu Zum'ah. Kerana Saudah sudah kematian suaminya, dia seorang perempuan yang tak ada orang yang menjaganya, maka Rasulullah mengahwininya. Kemudian diikuti dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan sebab itu Nabi berhijrah. Nabi berhijrah dalam keadaan serta Rasulullah punya isteri bernama Saudah dan bernama Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Rasulullah berhijrah dan mula perkahwinan Rasulullah yang bermula pada usia Nabi 54 tahun. Kalau Nabi ni kita sebut kaki perempuan lah misalnya, dia daripada 20-an lagi. Rasulullah SAW berkahwin dan tidak pernah Rasulullah SAW melakukan perkara yang membelakangi kemuliaan Rasul. Kahwin itu mulia. Bukan cerita playboy, perempuan ramai, kahwinnya seorang. Yang kahwin itu pun tak diberi nafkahnya. Sebagaimana dicerita dalam kisah perkahwinan Mustafa Kamal Atatürk. Isteri dia seorang, tapi yang main perempuannya banyak. Habis budak sekolah menengah dia main. Setiap kali budak perempuan tu mengandung, maka diberi arahan, budak ni telah ditawarkan oleh kerajaan Turki untuk menyambung pelajaran di bawah beasiswa kerajaan Turki. Walau dia dah mengandung kan. Nampak comel isteri seorang. Berbangga dengan isteri seorang, tapi pintu belakang yang buruk yang begitu banyak. Dan cerita tentang poligami, semua Nabi-Nabi berpoligami. Bahkan Allah menjanjikan syurga nanti ada poligami. Tak ada orang kahwin seorang. Artinya ada harapan juga. Kalau tak dapat kat dunia, ada harapan. Jadi, hal-hal berkait dengan berkahwin ramai bukan isu dalam dakwah. Mereka tuan-tuan dah dikalahkan dengan kandungan dakwah, dengan kebenaran yang ditawarkan. Akhirnya mereka cuba menyerang peribadi Nabi SAW. Tapi serangan itu bagaikan meludah ke langit, kena atas muka sendiri. Bagaikan menepuk air dalam dulang yang membasahi wajahnya sendiri. Artinya Nabi-Nabi yang mereka muliakan, yang mereka sayang, mereka mengaku pengikut Ibrahim, berkahwin ramai. Dan Nabi-Nabi yang lain alaihimussalatu wassalam. Hatta Nabi Isa alaihissalam bila turun dia akan berkahwin dan akan berpoligami. Sebab paling orang benci poligami, orang Islam pun benci sekali tumpang semangkuk. Maka Nabi ni turun tunjuk, ni boleh. Ini disyariatkan. Jadi Allah Ta'ala menjawab, tidak pernah kami utuskan Rasulullah, melainkan mereka memang punya isteri-isteri yang ramai. Memang pun. Untuk menjaga zuriat yang baik, untuk tujuan dakwah, untuk tujuan pendidikan dan sebagainya. Kerana semua isteri-isteri Nabi ialah guru-guru wanita yang mengajar pada muslimat tentang hukum hakam rumah tangga. Ahkamul bait. Berkait bagaimana ini, masalah haid, masalah nafkah, masalah yang berkait dengan kekeluargaan. Yang menjadi benda tu malu mungkin nak tanya direct kepada Nabi SAW. Maka para isteri Rasulullah menjadi guru-guru yang menyampaikan ilmu-ilmu yang kita katakan agak malu untuk dibicarakan secara terang-terangan. Ada seorang perempuan datang bertanya Rasulullah pada hal-hal keperempuanan, maka datang Aisyah menarik tangannya lalu mengajar yang sepatut dia buat. Kan Nabi SAW, dia akan beritahu sesuatu yang boleh dipahami, tapi Nabi taklah detail nak beritahu benda tu. Sebab Rasulullah orang yang akhlak baik, akhlak tinggi, dia tak sebutlah benda-benda yang agak detail. Maka datang isteri-isteri baginda SAW yang akan ajar, yang akan beritahu apa yang detailnya, yang perlu dibuat. Sebagai hadis yang masyhur tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tentang seorang perempuan yang bertanya tentang bagaimana cara menyucikan haid, yang Rasulullah menyatakan disucikan begitu begini sehingga sampai salah satu penerangan, perempuan itu macam tak faham-faham. Lalu Aisyah menarik tangannya, saya berkata, fadhahtin nisa, mu ni buat malu perempuan. Tanya soalan macam, buat malu perempuan. Ya, ada soalan-soalan yang kalau kita tanya lelaki kan buat malu. Tapi kerana keperluan, maka bagaimana caranya? Isi Rasulullah sebab dia belajar direct, dia bertanya direct dengan Nabi SAW dan hal-hal kekeluargaan. Maka isi Nabi dengan mudah menjadi guru-guru wanita. Menyampaikan apa yang patut wanita-wanita tahu. Wanita-wanita pelajari. Maka ini hikmah yang banyak. Termasuk hikmah siasah, politik. Dengan berkahwin dengan Juwairiyah, maka seluruh Bani Mustalik memeluk Islam.
Dan demikian juga dengan berkahwin dengan kita katakan Safiyah, itu anak seorang pemimpin Yahudi, Huyai bin Akhtab, menjadikan serangan Yahudi, pengusaha Yahudi itu agak berkurangan. Dengan berkahwin dengan Zainab membatalkan sistem anak angkat. Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Dengan berkahwin dengan Aisyah membaiki menjaga hubungan Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq. Dengan Hafsah menjaga hubungan Rasulullah dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan setiap perkahwinan Rasulullah SAW ada sejarahnya, ada ceritanya, ada masalahnya, ada manfaatnya, ada kebaikannya. Maka ini antara hikmah perkahwinan para Nabi, bukan khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, wa ma kana li rasulin, dan tidak patut bagi seorang rasul ayat bi ayatin biizni, untuk mendatangkan mukjizat melainkan dengan izin Allah. Orang kafir minta Nabi buat tu buat ni, ingat mukjizat itu walaupun zahir di tangan Rasulullah tapi dengan izin Allah. Rasulullah SAW bila nak memenuhi cabaran-cabaran orang kafir supaya mendatangkan mukjizat, Rasulullah minta dengan Allah dulu. Kalau Allah tak izin maka tak boleh. Supaya semua mengetahui yang berkuasa itu Allah. Bukan Nabi yang berkuasa mendatangkan mukjizat. Rasulullah mendatangkannya dengan izin Allah SWT. Sebab itu setiap kali orang-orang kafir meminta mukjizat, Nabi berdoa dan meminta izin dari Allah. Maka sebagian Allah izinkan, sebagainya tidak. Dan sebagainya Allah beri pilihan. Boleh aku bagi, tapi kalau tak beri, aku hancur semua. Sebahagiannya Allah memang bagi. Sebahagian Allah kata tak boleh. Tak boleh. Kerana telah diberikan pada umat-umat dahulu. Perangai mereka ni sama, bukan nak kebenaran, tapi mereka nak perolok-olok dan mempersendakan kamu. Mempermain-main kamu. Biar benda itu terus menjadi olokan-olokan mereka, supaya mereka terus dilaknat oleh Allah SWT. Kemudian kata Allah, likulli ajalin kitab, bagi setiap perkara itu, bagi setiap ajal, bagi setiap penamat sesuatu perkara sudah ditentukan oleh Allah SWT. Baik bila Allah yang menentukan ajal, baik ajal bagi umat, ajal bagi seorang hamba, seorang manusia, semuanya tercatat di sisi Allah Ta'ala dan takdirnya. Yamhullahu ma yasha'. Dan sebahagian takdir Allah ini, Allah boleh hilangkan dia. Dan sebahagiannya Allah boleh kekalkannya. Wa indahu umul kitab. Dan di sisi Allah, ibu kitab, induk kitab yang tak akan berubah. Maksudnya, tentang sebahagian daripada, kalau kita sebut takdir Allah ini, dia ada kita panggil qada', ketentuan qada' mu'allaq, qada' mubram. Qada' mu'allaq ialah ketentuan Allah yang Allah Ta'ala akan hapuskannya dengan sebab tertentu. Contoh, Allah tentukan seorang itu dapat rezeki. Tapi kerana dia buat maksiat, maka rezeki itu tak dapat. Sebab itu disebut dalam hadis, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambin yusibu. Ada seorang hamba Allah, diharamkan dapat rezeki sebab dia buat dosa. Kalau dia tak buat dosa, itu dia dapat rezeki. Dan ada orang pula panjang umur kerana dia menyambung silaturahim. Memang Allah tentukan umur dia 60 tahun sebagai contoh. Tapi kalau dia hubung silaturahim, dia jadi dapat 65 tahun. Itu dipanggil qada' mu'allaq. Mu'allaq artinya sesuatu itu ditentukan kerana dia buat benda ni atau dia meninggalkan benda ni. Sebab dia buat maksiat, maka umurnya jadi pendek. Dan takdir Allah yang tak berubah, yang disebut sebagai qada' mubram. Mubram ni kita buat baik ke, kita tak buat baik ke, kita buat jahat ke, tak buat jahat, sampai masanya dia berlaku pada kita. Ini ketentuan Allah. Dan Allah nak beritahu dari sudut ketentuan Allah, takdir Allah itu kuasa mutlak Allah. Untuk meneruskan takdir tadi atau sebahagiannya Allah Ta'ala ubah. Allah Ta'ala ubah mengikut kehendak Allah SWT. Dan mengikut peraturan Allah SWT. Sebab itu Nabi suruh kita doa. Dia sebut dalam hadis. Rasulullah menyatakan, ad-du'a yaruddul qada'. Doa itu menghalang ketentuan, menghalang qada'. Jadi qada' yang disebut sebagai mu'allaq. Dan hadis yang lain Nabi kata apa? Inna du'a wal qada'a la ya'talijani bainas sama'i wal ardh. Doa dan qada itu saling berlawan di antara langit dan bumi. Ni langit, ni bumi. Maka qada turun dari langit. Doa datang daripada bumi. Maka doa ni minta sesuatu, ni naik ke langit. Qada ini dari langit turun ke bumi untuk menjadikan ia direalisasikan. Tahqiq jadi. Maka dia berlaga dengan doa. Lawan. Kalau doa tu kuat, maka dia mengatasinya. Maka tak jadilah apa yang patut jadi. Hari tu pada dia. Dia patut aksiden hari tu. Patut aksiden. Tapi dia doa musafir, maka Allah selamatkan dia. Dia patut mati hari itu. Dia doa dia, maka dia tak mati hari itu. Allah panjangkan lagi umur dia. Kenapa? Doa naik daripada bawah.
qada turun dari langit dan mereka akan bertembung di tengah-tengah. Dipanggil ya'talijan. Mana yang kuat? Doa tu kuat, dia akan mengatasi ketentuan ini. Ini ketentuan disebut mu'allaq. Sebab itu kita disalangkan berdoa senantiasa. Memang ketentuan kita mati itu berlaku pasti. Tapi dengan kerana kita doa, maka mati kita sempat taubat, mati kita sempat buat baik, mati kita dalam keadaan anak-anak, isteri kita dapat berhimpun dan bertemu. Maka ini semua kesan-kesan, kelebihan-kelebihan doa. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana ketentuan Allah Ta'ala. Itu kuasa mutlak Allah. Maka Allah menyatakan, wa imma, sama ada wahai Muhammad, kami tunjukkan kepada kamu bala kepada orang yang mengingkari kamu, yang menolak dakwah kamu, yang kufur pada Allah Ta'ala. Au natawaffayannaka, atau kami matikan kamu dulu. Lepas tu baru turun balak pada orang ni, fa innama alaikal balak. Itu bukanlah perkara penting untukmu wahai Muhammad. Sebab kerja kamu wahai Muhammad SAW menyampaikan dakwah. Wa alaina hisab, kami yang akan menghukum manusia. Ya Rasulullah boleh tengok yang menentang Islam ini. Sebahagian golongan penentang ini Allah tunjuk waktu Nabi hidup mereka dibinasakan. Sebahagiannya tidak. Nabi dah wafat, barulah Rom dan Parsi jatuh. Dia tak jatuh waktu Rasulullah hidup. Rom yang kental lawan Islam, Parsi juga begitu. Akhir jatuh sesudah kewafatan Rasulullah. Allah beritahu wahai Muhammad, sama ada mereka yang mengingkari kamu ini, kami musnahkan waktu kamu hidup, atau selepas kamu mati, itu bukan urusanmu. Urusan kamu ialah terus berdakwah. Dan kami yang akan menghukum mereka. Awalam yarau anna na'til ard nankusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bagaimana bumi ini semakin berkurangan, makin berkurangan? Maksudnya, dahulu dikuasai oleh orang kafir, maka Islam mula mengambilnya. Peluasan kuasa mereka mula surut. Rom dulu besar, akhirnya Islam ambil. Parsi dulu besar, akhirnya Islam guling Rom dan Parsi sekali. Maka segala bumi Allah ini menjadi milik umat Islam. Lihat bagaimana kami kurangkan kekuasaan kamu, yakni kekuasaan orang kafir. Bagaimana kami kurangkan kekufuran mereka sehingga Islam menguasai. Sehingga Nabi menyatakan Islam ini akan sampai di setiap rumah. Wa imma rumah tu rumah batu, atau rumah tadi daripada kulit yang daripada khaimah-khaimah. Wa imma rumah setempat atau rumah berpindah ganda. Cari Islam akan masuk. Akan memenuhi setiap kediaman rumah. Yang menunjukkan setiap keluarga itu akan ada orang Islam. Nanti dalam satu keluarga Kristian akan ada orang Islam. Dan suatu keluarga Buddha akan ada orang Islam. Dan satu keluarga Serani akan ada orang Islam. Dalam keluarga kita katakan yang tak percaya Tuhan, akan ada orang Islam dalam itu. Ini janji Allah. Sehingga memenuhi cari Islam seluruh dunia. Kemudian kata Allah, wallahu yahkum. Allah lah yang benar-benar menghukum. La mu'aqqiba li hukmi. Tak ada yang boleh menentang hukum Allah. La mu'aqqib. Tak ada orang boleh nak tangguhkan, nak halang, tidak ada. Wa huwa sari'ul hisab. Allah Maha cepat hukumannya. Bila datang hukum Allah, tiada yang boleh menghalang. Wa qad makara alladhina min qablihim. Orang dulu dah buat banyak perancangan untuk menjatuhkan Islam. Bukan membunuh para nabinya. Falillahil makru jami'a. Sedangkan segala tipu daya mereka itu dalam ilmu Allah. Akhirnya tipu daya itu gagal. Ya'lam ma taksibu kullu nafs. Allah mengetahui setiap perbuatan hamba-hambanya. Wa saya'lamu kuffar liman uqbadar. Nanti orang kafir tahu bagaimana kesudahannya disebabkan kekufurannya. Baru ditahu kesilapannya kat mana, kesalahannya kat mana. Akan mereka nampak kesudahan mereka satu hari nanti. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Dan sebagai orang kafir berkata pada Rasulullah, kamu bukan Rasul. Tentang ayat ini turun bila mana Nabi SAW bertanya kepada sebahagian ahli kitab. Nabi jumpa dengan ahli kitab. Lalu baginda SAW berkata kepada mereka, bukankah ada dalam kitab kamu tentang aku, tentang kerasulan aku, bahawa aku ialah Rasul yang dijanjikan oleh Allah SWT? Kata Rasulullah, hal tajiduna fil injili rasulah. Tidakkah kamu jumpa dalam kitab Injil bahawa ada seorang Rasul? Ini Rasul akhir aku. Mereka berkata, la, tak ada. Mereka berbohong. Sebab mereka defensif. Artinya mereka ini tuan-tuan, bila orang nak mendustakan, hak ada pun dia kata tak ada. Tak ada. Macam orang ketekuk lah, kita minta duit sikit. Tak ada duit. Padahal bersepah duit. Tapi dia tak nak mengakui, tak nak beri. Sama dengan golongan ahli kitab. Mereka kata tak ada pun kamu disebut dalam Quran, sebagai disebut dalam Injil seorang Rasul. Maka Allah turun ayat ini. Wa yaqulul ladzina kafaru. Berkata orang yang engkar. Nabi Allah Ta'ala sebut terus. Orang yang kafir. Dan nama orang yang kafir. Lasta mursala. Kamu bukan Rasul. Kul. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Kamu tak nak mengaku sudah. Kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksiku. Baini wa bainakum.
Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Wa man indahu, dan siapa saja yang mengetahui ilmu kitab, isi kandungan kitab wahyu yang diturunkan. Walaupun mereka kata tak tercatat dalam kitab kamu. Orang-orang yang benar mengkaji kitab, mereka tahu apalah Rasul yang dimaksudkan. Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Bahawa kamu berbohong dan aku sebenarnya Rasul yang dijanjikan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.